Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, tengah hari ataupun selamat petang kepada semua. Diharapkan semua sihat-sihat belaka dan alhamdulillah kita berjumpa pada hari rakaman video ini untuk kita menggantikan sesi kelas kita pada minggu ketiga. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya kongsikan tajuk minggu ketiga kita. Yang sepatutnya kita sentuh pada minggu lepas. Okey, tajuk kuliah kita pada minggu ini ialah teori etika. Okey, ini adalah antara topik kuliah kita. Kita akan menyentuh kepada teori etika klasik dari pelbagai peradaban dan teori etika moden. Kita akan sentuh secara umum sahaja dan kita pendekkan video ni. Saya akan terangkan secara umum dan ringkas. Awak semua boleh rujuk slide yang saya sediakan di ruang learning material di MyGuru. Dan selepas awak menonton rakaman video ini, awak perlu nyatakan pandangan peribadi awak di ruangan forum. Okey, untuk pengenalan, dalam sejarah etika terdapat dua teori utama, iaitu teori teleologi, teori deontologi. Pada prinsip, teori ini bertentangan antara satu sama lain. Teori etika menyediakan prinsip-prinsip moral atau garis panduan yang mengandungi nilai tertentu. Teori etika membantu melihat perbezaan pandangan dalam membuat penilaian tindakan manusia daripada pelbagai asas teori. Pemikiran etika telah mula berkembang seawal zaman Greek apabila ahli falsafah dan pemikir seperti Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras dan golongan sofis serta lainnya mula membahaskan persoalan tentang etika, iaitu kebaikan moral dalam karya falsafah mereka. Okey, kita akan sentuh 5 teori yang utamalah. Teori etika iaitu teori teleological yang dipisahkan kepada teori utilitarianisme dan teori egoisme. Kemudian teori deontologi iaitu dipisahkan kepada kewajipan, eksistensialisme, teori kemoralan sosial, teori kepribadian mulia dan sekularisme. Teori teleological. Teleological berasal daripada perkataan telos yang bererti matlamat. Teori ini mengatakan bahawa nilai betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Teori ini menilai sesuatu perbuatan berdasarkan kepada kesan atau nilai instrumental dari perbuatan tersebut. Sesuatu tindakan dianggap bermoral jika hasil dan faedah perbuatan tersebut membawa kepada kebaikan. Teori ini tidak melihat kepada perbuatan seseorang itu, tetapi amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. Contoh, Ali merotan anaknya yang mencuri dengan tujuan mendidik. Oleh itu, teori teleological ini, dia lebih menumpukan kepada kesan sesuatu perkara itulah. Merotan mungkin daripada segi pandangan tidak baik, tetapi kesannya adalah untuk mendidik. Okey, sambungan. Ahli teleologi mempunyai pandangan berbeza terhadap apa yang dikatakan baik ataupun jahat dan kepada siapa kebaikan itu ditujukan. Oleh itu, wujud pelbagai teori teleologi seperti teori utilitarianisme iaitu berguna ataupun berfaedah, teori egoisme iaitu individu. Keputusan yang terakhir bergantung kepada jumlah perbandingan antara perkara baik atau betul yang dilakukan. Ini bererti sesuatu tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan kebaikan daripada keburukan mengikut peraturan yang berkenaan lah. Teori teleologi iaitu dipisahkan kepada dua, utilitarianisme dan egoisme. Okey, kita sentuh teori utilitarianisme.
Diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, asal perkataan utility yang bermaksud berguna ataupun berfaedah. Bentham menekankan bahawa hidup manusia dipengaruhi oleh kesakitan dan keseronokan. Manusia akan menjauhi kesakitan dan mencari keseronokan. Jadi disebabkan manusia mencari keseronokan, perbuatan itu dinilai bermoral melalui perkara yang paling banyak membawa keseronokan. Bermoral atau baik, perkara yang seronok. Tidak bermoral atau jahat, perkara yang memberi kesakitan. Doktrin moral ini mengajak kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan, keseronokan yang maksimum kepada bilangan orang sebanyak mungkin atau semua pihak yang terlibat. Okay, sambungan. Individu patut melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Sesuatu perkara itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang diharapkan dapat diperolehi. Contohnya, Aziz sedang membuat keputusan sama ada menepati tebun janji dengan seorang rakan sekolah yang sudah lama terpisah atau menghadiri jemputan ke satu majlis keramaian di tempat kerjanya. Pertimbangan Aziz memungkiri temu janji dengan rakan lama, hanya rakannya sahaja yang kecewa. Jika tidak menghadiri majlis keramaian, ramai rakannya akan kecewa. Akhirnya, Aziz menghadiri majlis keramaian tersebut. Ini bergantung kepada pertimbangan moral individu lah. Dalam teori ini juga, kebahagiaan majoriti diutamakan pihak berbanding pihak minoriti. Melakukan perkara yang tidak baik pada golongan minoriti juga adalah dibenarkan jika ianya untuk menyekat sesuatu yang buruk terjadi kepada golongan majoriti. Contohnya, menjatuhkan hukuman gantung kepada penjenayah bagi mengelakkan kesan buruk pada masyarakat adalah dibenarkan. Jelas ya? Kesimpulannya, teori utilitarianisme menekankan kepada kesan terhadap majoriti. Terdapat beberapa kritikan terhadap teori ini. Okey, untuk teori, kritikan kepada teori, saya mahu awak semua baca dan kemukakan pendapat anda di ruangan forum nanti. Teori egoisme. Maksud, teori yang menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri, iaitu individu. Diasaskan oleh seorang warga Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Sambungan. Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Yang ini bertentangan dengan utilitarianisme, iaitu lebih menjerumus kepada majoriti, maka yang ini kepada diri sendiri. Individu yang berpegang kepada teori egoisme hanya memikirkan diri sendiri dan kebaikan serta kepuasan yang diperoleh daripada tindakan tersebut, iaitu kepentingan orang lain diketepikan. Teori egoisme ini merujuk kepada sebarang perbuatan individu adalah untuk memanfaatkan diri sendiri dan kepentingan orang lain diketepikan. Matlamat yang terutama ialah untuk memberi faedah kepada diri sendiri. Contoh satu, dalam kemalangan kebakaran, kita tidak sepatutnya menyelamatkan mangsa kerana dikhawatiri akan membahayakan nyawa diri. Beliau juga Pengasasnya juga mengatakan manusia didorong oleh kehendak untuk berkuasa. Beliau merasakan kepercayaan kepada Tuhan akan menyusahkan hidup manusia. Selain agama, beliau mengkritik nilai moral tradisional kerana manusia mematuhi nilai moral tersebut kerana kepentingan diri sahaja. Tidak percaya kepada Tuhan ini melahirkan Overman ataupun Superman, iaitu terlalu percaya kepada diri sendiri dengan kekuasaan diri sendiri. Dan seperti tadi, untuk kritikan awak perlu mengulang kaji dan responnya di ruangan forum MyGuru. Teori deontologi. Pada asasnya, perkara tidak wajar atau wajar dilakukan adalah berdasarkan nilai intrinsik. Teori ini mementingkan perbuatan atau kelakuan, bukan kepada akibat atau kesan. Berbeza dengan teori teleologi yang mementingkan kesan atau akibat. Terdapat dua jenis, iaitu teori eksistensialisme, teori prinsip kewajipan. Teori ini menolak apa yang
diperakui oleh teori teleologikal. Menurut teori ini, akibat ataupun kesan sesuatu perlakuan adalah tidak dititikberatkan. Apa yang lebih penting ialah sifat pelakuan atau ciri-ciri peraturan tersebutlah. Sesuatu perlakuan sama ada baik atau buruk, benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yang bernilai intrinsik. Oleh itu, kita perlu memahami kewajipan dan peraturan moral yang sedia ada sebelum kita memilih sesuatu tindakan moral yang betul. Perlakuan kita dianggap bermoral jika mengikut kewajipan dan sebaliknya. Okey, teori deontologi dibahagikan pada dua, iaitu prinsip kewajipan dan prinsip eksistensialisme. Prinsip kewajipan dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ia juga dikenali sebagai teori deontologi peraturan yang mementingkan peranan peraturan dalam membuat penilaian moral. Menurut Kant, prinsip ini merujuk kepada kewajipan seseorang itu mematuhi undang-undang ataupun peraturan. Tujuan utama perbuatan yang baik adalah hanya untuk melakukan kewajipan dan bukan berdasarkan kesan perbuatan tersebut. Menegaskan duty for the sake of duty dan membawa maksud tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. Menurut Kant, sesuatu tindakan yang betul perlu selari dengan kemoralan universal. Maka kita tidak perlu membuat pertimbangan tentang kesan tindakan teori teleologikal sebelum kita membuat keputusan. Individu yang baik dari segi moral dengan tekad baik yang mutlak ialah individu yang sentiasa berkelakuan atau bertindak atas dasar kewajipan atau kerana menghormati undang-undang atau peraturan. Menurut prinsip kewajipan, individu bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, agama dan negaranya. Menurut Ew Boon Him 2002, teori ini boleh dilihat melalui formula berikut. Okey, moral dia dibahagikan kepada freedom, kebebasan, fairness ataupun justice iaitu keadilan. Kemudian intelligent, pengetahuan dan juga choice iaitu memilih. Melalui formula tersebut, Kant cuba untuk meletakkan satu undang-undang etika yang universal yang menjadi kayu ukur untuk membuat penilaian moral. Okey, kritikan seperti tadi, awak semua perlu respon di ruangan forum di MyGuru. Prinsip eksistensialisme juga dikenali sebagai etika situasi, menilai baik atau buruk perbuatan mengikut situasi atau keadaan pada waktu tersebut. Manusia itu bebas untuk melakukan apa sahaja yang difikirkan sesuai pada waktu tersebut. Peraturan lain dianggap sebagai menyekat kebebasan memilih, freedom of choice. Prinsip eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik atau buruk mesti berdasarkan pilihan individu secara bebas. Menurut Sartre, seorang ahli falsafah Perancis, berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak, subjektif dan berubah-ubah. Beliau juga menyatakan bahawa tidak ada satu set peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan bermoral. Oleh itu, hubungan individu dianggap sebagai mutlak. Tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas. Kadang-kadang nilai pilihan individu ini tidak mengambil kira prinsip moral keluarga dan masyarakat setempat, malah mempunyai standard moral yang jauh berbeza. Individu akan bebas bertindak dan dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Kelihatan sama seperti egoisme dari sudut wujudnya unsur individualisme. Namun egoisme mengutamakan kepentingan diri tetapi eksistensialisme menekankan kebebasan memilih freedom of choice dalam situasi yang mereka berada pada ketika itulah. Manusia mempunyai hak sepenuhnya untuk menilai dan memutuskan sama ada sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak. Nilai moral akan terbuka kepada perubahan, tidak kekal, tidak mutlak, subjektif, individualistik dan tertakluk kepada situasi. Ini kerana manusia mempunyai pemikiran yang berbeza. Kesimpulan, teori eksistensialisme adalah antara teori yang diguna pakai dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik ataupun tidak, akan tetapi ia tidak juga terlepas daripada beberapa kelemahan yang perlu kita amati. Teori kemoralan sosial sering dikaitkan dengan adat, peraturan, undang-undang, tata hukum, tata susila, tata tertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai dan patah larang. Teori kemoralan sosial merupakan teori yang berkaitan dengan peraturan moral sesebuah masyarakat dengan mementingkan masyarakat bukan individu untuk mencapai matlamat.
Teori kemoralan sosial juga dipengaruhi oleh pegangan agama sebuah masyarakat. Dalam teori kemoralan sosial, segala peraturan, nilai dan adat yang diwujudkan itu adalah sesuatu yang dipersetujui bersama dalam masyarakat tersebut. Contohnya, peraturan tidak mencuri dalam masyarakat dipersetujui bersama dalam masyarakat Malaysia. Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat. Oleh itu, individu bertanggungjawab untuk mematuhi standard moral ini demi menjaga kerukunan sosial yang sedia ada. Peraturan moral ini dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Sangat berkesan untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dapat dilihat dari aspek keagamaan. Dalam erti kata lain, teori ini lahir daripada kepatuhan seseorang individu itu kepada autoriti yang sah, membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nota, apakah kelemahan dalam teori ini? Anda perlu respon di dalam MyGuru. Kesimpulan, teori kemudahan sosial menjadi antara teori etika yang digunakan dalam menentukan sama ada sesuatu tindakan itu baik atau buruk. Akan tetapi, terdapat beberapa kritikan-kritikan yang timbul dalam teori kemudahan sosial ini yang perlu kita kaji. Teori kepribadian mulia. Konsep etika kepribadian mulia ataupun EKM ini diperkenalkan oleh falsafah Yunani, iaitu Aristotle Nicomacheus. Beliau merupakan salah seorang murid Plato. Menurut Aristotle, etika dikaitkan kepada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan. Persoalan yang ditekankan adalah individu, bukan perbuatan atau prinsipnya. Menurut teori kepribadian mulia, etika adalah berkaitan dengan kepribadian, sifat, perangai dan ciri watak yang mulia. Teori ini menyatakan bahawa setiap kepribadian yang mulia merupakan jalan tengah, iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu adalah tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kurang. Contohnya, seseorang yang mengamalkan nilai berani hendaklah mengelakkan diri daripada perkara yang terlalu berbahaya, tetapi bukan semua bahaya. Teori ini menekankan cara-cara ideal untuk individu menjadi seorang insan yang mulia. Amalan jalan tengah dikatakan tidak dapat memberi bimbingan dan nasihat yang praktikal kerana apa yang dianggap patut dan sederhana adalah tidak jelas. Kerumitan ini meruncing apabila seseorang melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain. Pandangan Aristotle. Pandangan Aristotle bahawa manusia perlu fokus kepada pembinaan kepribadian mulia, mendapat sokongan dari ahli falsafah moden. Contohnya, Clarke, dia kata Aristotle berpendapat tujuan terakhir atau tujuan tertinggi manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan. Jenis-jenis teori kepribadian mulia. Terdapat dua jenis teori kepribadian mulia. Kepribadian mulia intelektual, iaitu kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan, memahami dan membuat takkulan yang baik, sifat yang boleh dipelajari dan diperoleh daripada pertumbuhan dan pengalaman. Kepribadian mulia moral merupakan kepribadian seseorang seperti murah hati, berani, jujur dan lain-lain lagi. Ianya tidak terjadi secara semula jadi. Ianya tidak diajar oleh guru tetapi melalui latihan yang diulang menjadi kebiasaan. Okey, kita sentuh pula teori jalan tengah. Kepribadian mulia adalah jalan tengah iaitu melakukan sesuatu secara tidak berlebihan atau tidak terlalu kurang. Tadi kita ada sentuh tentang jalan tengah. Nanti kita akan lihat carta dia. EKM menganggap melakukan sesuatu secara berlebihan atau terlalu kurang adalah satu perbuatan yang salah, tidak betul dan jahat. Oleh itu, manusia sepatutnya mengambil sikap bersederhana atau jalan tengah. Contoh teori jalan tengah. Yang ini adalah perlakuan atau perasaan Kelakuan atau perasaan, kelakuan sosial, perasaan malu, perbelanjaan, kegentaran, takut, kemarahan, percakapan beratasan. Ini adalah kelakuan atau perasaan. Kita akan lihat bagaimana kelakuan sosial yang berlebihan, memperhambakan diri. Apabila kita, contohnya
berjumpa dengan orang, kita akan tunduk, mungkin akan sujud, itu terlalu berlebihan, iaitu memperhambakan diri. Seolah-olah kita tiada harga diri ataupun terlalu merendah diri. Okey, sebagai jalan tengah, ramah. Kita bertegur sapa seperti biasa, dan jika terlalu kurang pula suka bergaduh. Tidak menunjukkan kepribadian mulia. Jika perasaan malu, terlalu malu sampai malu tidak bertempat. Sebagai jalan tengah, sopan. Dan jika terlalu kurang ataupun tidak berkelakuan mulia, tidak tahu malu. Okey, jika perbelanjaan berlebihan, boros. Jalan tengah, murah hati. Dan terlalu kurang, kedekut. Kegentaran ataupun takut. Kegugupan. Jalan tengahnya, keberanian. Dan terlalu kurang, terlalu penakut. Jika kemarahan, berlebihan, panas hati. Jalan tengah, sabar. Dan terlalu kurang ialah kurang bersemangat. Iaitu sentiasa tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Jika dalam percakapan, jika dari aspek berlebihan, bercakap besar. Aspek jalan tengah pula, kebenaran. Dan terlalu kurang pula, ejekan atau sindiran. Okey, kita sentuh ke batasan. Untuk berlebihan, melebihi batas. Jalan tengah, kesederhanaan. Dan terlalu kurang, halangan. Sentiasa ada halangan. Okey, teori ini tidak boleh dikira melalui formula matematik. Aristotle berpendapat sifat mulia meliputi jalan tengah, dan untuk memilihnya, pertimbangan perlu dilakukan secara berhati-hati. Manusia akan bahagia jika melakukan pilihan yang rasional dalam perbuatan moralnya. Okey, ada masalah teknikal sekejap. Okey, kritikan terhadap teori kepribadian mulia. Nanti anda perlu respon di dalam forum MyGuru. Kesimpulan, dalam etika kepribadian mulia, EKM, penekanan diberikan kepada bagaimana untuk menjadi orang yang baik. Jadi untuk menjadi orang yang baik, perlu melakukan perbuatan yang baik. Terdapat beberapa kritikan kepada EKM, tetapi teori ini tidak boleh diabaikan. Secularism, teori yang terakhir. Secularism adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sistem pemikiran yang berakar umbi daripada fahaman sekular ialah kapitalisme, barat moden, sosialisme, komunisme, nasionalisme, liberalisme dan pluralisme. Prinsip sekularisme meningkatkan penguasaan kebenaran dalam kalangan umat manusia. Hanya perjuangan kebenaran sahaja yang memberi jaminan baik untuk mencapai kehidupan yang bebas dan selamat. Kebebasan diri daripada sebarang kepercayaan dan penghayatan kebenaran sekular sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip keharmonian dalam masyarakat. Okey, kapitalis, sistem yang mempunyai unsur-unsur kebebasan individu dalam pemilikan harta, alat perusahaan dan institusi kewangan berasaskan matlamat menghalalkan cara. Sosialisme, sistem yang berasaskan hak milik untuk kelompok, pemerintah mengurus semua sumber penghasilan dan pengagihan harta, manusia adalah pusat segala-galanya, tiada Tuhan di dunia. Manusia terkuat berhak memerintah, fahaman peraturan dianggap sebagai Tuhan yang teragung. Liberalisme, fahaman yang bebas daripada agama, aliran pemikiran yang bertujuan untuk meningkatkan kebebasan yang diberikan kepada individu. Pluralisme, menganggap semua agama itu sama, boleh berpegang dengan apa jua agama. Okey, kita sudah tamat sampai ke penghujungnya. Okey, saya ada tinggalkan tugasan untuk anda. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus kemukakan dalam forum. Dan untuk forum yang mempunyai link video ini, anda perlu balaslah beberapa kritikan dan pandangan terhadap teori etika perlu dibalas di dalam ruangan forum ini. Dan untuk forum yang lain ataupun kuis yang lain, anda perlu lihat pada announcement ataupun forum yang lain.
Okey, semoga berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi, petang dan jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi.